Okey, untuk mencari perkaitan, dia ada dua ni je. Pearson correlation dan juga Spearman-Roe correlation. Ini ujian perkaitan bagi DV numerical. Ingat baik-baik. Right? So now, kita ada satu lagi ujian yang saya perlu sharekan kepada tuan-tuan dan puan-puan, di mana kita ada satu ujian yang sangat spesifik. Namanya ujian chi-square. Nah, ujian chi-square ni dia berbeza sikit. Dia memang bukan ujian parametrik. Dia memang non-parametrik. Makna dia dah lebih kepada fungsi. Kat sini kalau anda tengok dia ada fungsi. Fungsi yang pertama bagi chi-square adalah mencari beza kadar. Nampak tak? Maknanya awak boleh gunakan chi-square untuk menentukan berapakah kadar lelaki dan perempuan mengikut bangsa. Faham tak maksud saya? Berapa kadar lelaki dan perempuan mengikut bangsa. Bangsa adalah kategori, betul? Lelaki dan perempuan juga adalah kategori. Jadi awak tak boleh pakai t-test nak cari beza antara bangsa lelaki dengan perempuan. Dia ada dua kat sini variable. Variable pertama adalah bangsa, Melayu, Cina, India, dan juga sama ada lelaki ke perempuan. Macam mana nak cari beza benda ni? Tak boleh pakai t-test. Tak boleh pakai Mann-Whitney test. Sebab ini semua numeric punya data. So anda kena gunakan data yang dipanggil sebagai ujian chi-square, iaitu mencari beza kadar antara kategori, betul. Antara kumpulan lah. Okey. Dan anda perlu ingat nama dia adalah mencari beza kadar antara dua variabel. Contoh, nak tahu jantina lelaki ataupun wanita antara beza bangsanya. Faham tak penerangan tu? Faham ya? Okey. Dan ini nama lain dia. Nama lain dia. Ini saya kena letak sikit lah supaya kamu boleh buat ulang kaji nanti. Nama ujian tu. Yang ini dipanggil sebagai chi-square. Apa dia? Chi-square testing for the goodness of it. Faham ya? Nama dia adalah ujian kebagusan chi-square. Nama ujian tu lah. Testing for the goodness of it. Nama lain. Testing for the goodness of it. Ini dipanggil chi-square yang pertama. Biasanya saya cakap dengan student saya, ini adalah chi-square pertama. Kita ada chi-square yang kedua adalah mencari hubungan ataupun kebersandaran. Tengok kebersandaran. Saya tak guna istilah perkaitan ataupun hubungan. Saya tak suka sangatlah perkataan hubungan ni sebenarnya. Saya lebih suka letak perkataan kebersandaran. Saya letak koma kat sini dan highlight supaya tuan-tuan dan puan elakkan guna ayat hubungan kerana dia tidak mewakili benda yang bernombor. Sebab kalau macam korelasi, IV dia nombor. Dia punya DV pun nombor. Dua-dua nombor. Tapi kalau chi-square, satu grup, satu lagi pun grup. Jadi mereka ni adalah kebersandaran. Ataupun ujian ini dinamakan testing for independence. Ataupun testing for association lah. Association. There is an association. There is no association. Iaitu kebersandaran. Ayat kebersandaran ni, awak tanya mana-mana profesor pun, dia tak cakap kebersandaran. Saya yang cakap. Sebab itu adalah yang saya nak anda bezakan antara chi-square dengan correlation. Jadi apa dia punya tujuan? Mencari hubungan lah. Ini bahasa apa tadi saya cakap? Bahasa untuk mudah kamu faham. Tapi sebenarnya bila kamu buat penulisan, saya galakkan kamu ceritakan dalam konteks kebersandaran. Kebersandaran antara variabel. Contoh, lelaki atau perempuan yang stres, yang depres atau tidak depres. Jadi kamu ada dua kategori kan? Satu adalah kategori status kesihatan. Betul tak? Dia depres, dia tak depres. Satu lagi, dia ada satu lagi kategori namanya faktor. Faktor kelakian dia ataupun faktor ketidaklakian dia. Ketidaklakian maknanya keperempuanan.
Ketidakperempuanan maksudnya kelakian. Kepondanan maksudnya pondan lah, macam tu lah. Contoh. Jadi kat sini, kalau nak cari perkaitan, ada tak perkaitan jantina ni tadi dengan hubungan dia of the depression, maka kita gunakan chi-square. Chi-square nombor 1 ke chi-square nombor 2? Chi-square nombor 2 ni lah testing for independence ataupun mencari darjah kebersandaran. Ataupun dengan kata lain, mencari test of the association lah dengan kata lain. Contohnya, saya ambil contoh terus. Boleh? Saya ambil contoh terus lah. Okey, contoh hipotesis. Contoh hipotesis untuk korelasi. Kita buat satu-satu correlation. Correlation paling senang. Correlation ni, kalau nanti sekejap lagi saya tunjuk, saya nak cuba cari perkaitan antara umur dan juga depression. Adakah semakin berumur orang tu depres ataupun semakin berumur orang tu tak depres? Ataupun tak ada kaitan pun antara umur dan depres. Maknanya kau nak depres kau punya pasal lah. Kau naik umur ke, kau tak naik umur ke, kau nak depres kau memang depres juga. Macam tu. Jadi, apa dia punya hipotesis? Kenapa saya kata contoh hipotesis saya letak? Saya letak siap-siap supaya anda boleh fahamkan daripada mental logik tuan-tuan dan puan-puan bahawa null dia begini bunyi dia. Alternatif dia begini bunyi. Null dia apa? There is no relationship. Relationship between IV and DV. Macam tu ya. Okey, saya tanya. Alternatif dia apa? Siapa boleh teka? There is nothing to conclude. Salah There is relationship. Pandai. There is relationship between la ilaha illallah. Pandainya. Macam mana boleh jawab macam tu? Betul lah tu. Betul. Kita tengok contoh hipotesis yang kedua pula. Hipotesis yang kedua untuk yang dipanggil sebagai chi-square. Chi-square yang pertama kita tengok yang chi-square untuk menguji beza kadar. So apa null dia? Kadar adalah, ya Allah pandainya, betul lah tu. Contoh saya punya pandangan tidak terdapat perbezaan kadar antara lelaki dan perempuan. Maknanya saya punya null, lelaki dan perempuan ni sama je. Kalau lelaki 50%, perempuan pun 50%. Itu panggil kadar adalah sama. Itu null. Alternatif? Kadar adalah, ya Allah pandainya, betul lah tu. Kalau tak awak kata kadar adalah berbeza pun diterima. Okey, kita tengok contoh hipotesis yang kedua untuk t-test pula. Untuk chi-square pula. Untuk chi-square yang kedua. Chi-square yang kedua adalah untuk mencari beza ke berkaitan. Mencari kebersandaran. Jadi apa dia punya null? Null dia yang Allah senang je. Apa dia? There is no significant association between IV and DV. Okey, dia punya alternatif? Ya Allah, pandainya. Betul tu. There is significant association between IV and DV. Macam tu je. Faham ya? Mudah ke susah? InsyaAllah mudah. Ini nama lain dia ataupun saya buat yang kedua. Ini contoh yang pertama. Ini yang biasa awak tulis dalam tesis lah. Tapi untuk yang awak belajar dalam teori untuk chi-square test for the test of independence ni biasanya kita akan kata apa? IV independent to DV. Faham tak? Maknanya faktor tidak bersandar dengan kesan. So yang bawah ni kita akan kata alternatif dia apa? IV dia apa? Ya Allah, pandainya. Betul lah tu. IV dependent to DV. Faktor bersandar dengan kesan.